menunjukkan hadis itu wahyu. Hak dalam hadis hak banyaknya, hak sebut dengan terangnya dalam kubur. Ini hadis ini juga menunjukkan ada azab kubur itu, dan orang yang mengatakan tak ada azab kubur itu bercanggah dengan hadis-hadis yang sekian banyak. Mana dekat-dekat, mana tidak dekat-dekat lah, hampir-hampir dahsyatnya itu dengan fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ni kan dahsyat. Nabi SAW ajar suruh berlindung daripada fitnah Dajjal. Fitnah dalam kubur tu pun tidak kurang dahsyatnya. Mana hampir-hampir sama besar dengan fitnah Dajjal tu juga. Itu maksud qariban min fitnatil Dajjal. Jadi dalam kubur tu gapo dia? Ada pun orang mukmin ataupun muslim. Perawi di bawah ni dia tidak pasti. Asma tu kata muslim ke mukmin, dia tak pasti. Tapi salah satu daripada itulah. Tak apalah kalau salah satu, mana-mana pun tak apa. Dia kata orang muslim ataupun orang mukmin dalam kubur ni, dalam hadis yang lain ni, hadis ni tak sebut sini. Dalam hadis yang lain dalam Bukhari ni pun ada juga. Dia sebut dah dulu kita jumpa dah. Iaitu ditunjukkan gambar Nabi SAW. Gambar tu lagu mana tunjuknya tak tahulah. Boleh jadi tunjuk gambar sekeping lagu tu, spot gambar kita ni lah. Kemudian ataupun dalam bentuk TV kau, macam TV kau kita nampak kau ditunjuk gitu. Dia akan kata Muhammad, padahal tak aja tengok, tak ada gambar Nabi. Tapi bila ditunjuk ni siapa, dia akan kenal. Dengan sendiri dia akan kenal. Orang mukmin atau muslim, dia akan kenal dengan sendiri. Dia akan kata Muhammad. Dia membawa kepada kita bukti-bukti yang nyata. Dia akan wayak kita. Bila dia bawa tu, kami sahut, kami terima, dan kami beriman. Kami beriman. Ini jawapan hak dalam kubur. Mana dalam kubur ni malaikat ada tanya, soal jawab ada. Malaikat pun kata, tidurlah, kata dia, dengan tenang. Tak apa lah, mana luluslah, luluslah kita kata ujian, jadi tidurlah dengan tenang. Menunjukkan mana ada tidur juga tu, mana lepas mati. Sebab kita dalam dunia ni ada pada ketika sedar. Tadi tidak tidur, tadi tu tanya, tadi tu ada. Jadi ulama mengatakan ada tidur juga dengan cara dia lah, sesuai dengan alam tu. Ada yang mengatakan tidur di sini makna beradalah kamu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik. Bukan makna tidur supaya tidur dalam dunia ni. Tidak. Kami tahu dah, kata dia, kami tahu dah bahawa engkau ni orang percaya, yang ni orang mukmin, tahu dah. Tapi memang kita kata nak memenuhi syarat, bahasa dia dah kena tanya. Jadi tanyalah, tanya. Padahal tahu dah ni orang tak apa, ni orang molek, tahu dah. Itu ujian. Jadi ujian ni besar, ujian tu. Maknanya apa dia Imam Bukhari nak ayat sini? Kalau kita ikut sunnah, kita akan belajar satu-satu hak Nabi ajar kita. Macam mana kita tak akan kenal dia? Walaupun kita tak pernah tengok gambar dia, Tuhan akan bui kepada kita kenal dia. Ini berkat, ini kelebihan orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Kalau orang lain dia tidak banyak tahu. Kalau ahli fiqh saja misalnya, boleh jadi dia tahu cara hukum saja, hak lain dia tak. Tapi kalau orang yang mengikut sunnah Nabi, dia nak tahu belakang tentang Nabi SAW. Bukan hukum hakam saja, tidak. Tapi dari segi gerak-geri dia, rupa dia, pada masa dia tua, pada masa dia muda. Kalau kita belajar hadis, ada belakang, tahu belakang, rambut dia lagu mana, gambaran yang diberikan itu, kalaulah dibenarkan, mungkin pelukis hak pandai dia boleh lukis. Kalau kita belajar sunnah ni betul-betul Syama'il, gambaran rupa lagu ni dia akan boleh. Gitulah anak boleh katanya. Tapi tak boleh buat, tak usah buat.
Salah kalau buat. Dan kalau buat pun semata-mata buat tu tak ikut sunnah dia, tak jadi, tak kenal apa tu lah. Tak sedar ajar lah, talqin lah 7 kali pun. Nah, tak jadi apa, tak kenal apa tu lah. Tak boleh jawab apa tu lah. Jadi hak ni ikut sunnah dia. Jadi dia nak ayat sini ikut sunnah Nabi SAW. Kelebihan dia ke dia? Kita boleh jawab, kita boleh lulus di dalam ujian yang dahsyat, yang mana hampir-hampir sama dahsyatnya dengan fitnah Dajjal. Kita boleh lulus. Itu kelebihannya. Jadi nak lagu mana? Kena ikut sunnah lah. Nak ikut sunnah tu lagu mana? Belajar hadis. Belajar hadis tu semua bab lah. Semua bab baru tahu, baru nampak belakang. Jadi menunjukkan kita ni sayang sangat, cinta sangat kepada dia. Bukan setakat diri dia tu saja. Kita nak tahu sahabat dia. Kita belajar perawi tu, kita tahu perawi ni boleh pakai, perawi ni tak boleh pakai. Susah payah tu apa tu. Nak pastikan hak dia lah tu berlaku. Kita belajar Madinah ni lagu mana pada masa tu. Nampak tu kan, sini duduk Telaga, sini duduk kau ni. Nak tahu berlaku berapa jauh kubur ni daripada situ, tempat tu. Tahu berlaku. Ambil tahu gitu mau tu apa? Kerana kita sayang kepada dia, kita cinta kepada dia. Jadi cinta dan sayang itulah yang akan membuatkan kita ni jadi kenal. Tuhan bui kenal. Hak tu lah, ada hak tu. Ada hak tu. Itu persediaannya untuk kenal Nabi SAW dalam kubur bila diuji. Adapun orang munafik dan orang yang ragu, walaupun dia kena ada, dia duduk sama Nabi pun, bukan gambar, bukan orang tunjuk gambar, dia tengok Nabi sendiri. Hak munafik bila pergi dalam kubur, tanya siapa, tunjuk gambar. Dalam hadis lain dia sebut ditunjuk gambar, digambarkan Nabi SAW kepada dia. Dalam riwayat yang lain ada sebut gitu. I'ah lah kalau kita kan. Kita kata kalau kita bahasa kita kan i'ah. Tak tahu nak jawab ke apa. Dengar orang kata orang tu dia ni. Jadi macam orang tak sedar diri, macam orang hilang ingatan. Dia tu. Padahal dia kenal. Dia tengok Nabi, bukan tengok gambar-gambar dah. Tengok diri Nabi SAW, sezaman dengan Nabi SAW. Pun dia tak boleh kata. Dengar orang royak, ni dia tu ni. Dia pun kata orang tu. Tak kena lah. Tak kena. Itu fitnah yang besar. Bila tak kena tu kan, dia ada lah akibat dia. Bila tak kena jawapan tu, ujian tu, dia ada lah akibat dia. Seperti mana dalam dunia ni juga, mana kalau tak luluh periksa tu, dia ada lah kedudukan dia setara mana ada lah. Jadi begitulah juga keadaan dalam kubur tu pun, kalau tak luluh hak ni, duduk setara mana ada lah. Kalau luluh hak ni, duduk setara mana. Jadi bukan seperkara yang ditanya dalam kubur ni, ini salah satu yang ditanya dalam kubur, ujian. Jadi ditanya ni mula-mula apa? Mula-mula saja. Dalam hadis kebanyakan dia sebut gitu. Tetapi dia tidak ikatkan hak ni semua ni di peringkat permulaan. Banyak hadis yang dia tidak ayat kata hak ni mula-mula je orang tanam dalam kubur. Tak. Misalnya hadis ni tak ada sebut pada ketika mula-mula tu ditanya lah. Hak mula-mula tanya tu man rabbuka. Hak tu ada pun hak tunjuk gambar dia tak ada ayat mula-mula. Menunjukkan bahawa ujian dalam kubur ni pun banyak peringkat juga. Bukan pada satu masa saja, tidak. Mungkin berlarutan, berpanjangan, macam-macam yang disoal. Jadi soalan itu adalah untuk menyusahkan seseorang itu. Ada kalanya untuk menyusahkan, ada kalanya untuk menyenangkan dia. Jadi biar dia nampak asing. Misalnya kita mengaji ni, seesok ditunjuk kepada kita, kita pun boleh jawab, tepat kita mengaji dulu. Buktinya kita tanya betul, lepas tu dia kata lagu tu tidurlah dengan tenang. Betul-betul lagu tu dulu ngaji, memang kita ngaji lagu tu. Supaya dengan orang nak puasa, baca tepat kena hak tu. Jadi tubik soalan hak tu, sudah benar jawab. Lagu tu, walaupun dia tidak salah gapo, tak ada nak hukum, tak ada nak seksa gapo-gapo, tetapi nak menyenangkan lagi hati dia tu. Bila tanya boleh jawab. Dah hak jawab supaya dengan hak dulu. Jadi baru bahasa padai penak pun dulu.